Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni sekali lagi kita dapat bertemu bersama-sama dalam kuliah online musim Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan malam ni kita telah masuk kepada kuliah yang ke-19, siri yang ke-19 daripada bacaan kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang mengucapkan salam, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhammad Khair, Haji Muhammad Zain. Kita dapat top fan. Okey, apa benda ni? Irwan, Amirul Ashraf, Saudara Kemar Putih, Saudara Azri dari Taman Templar Park. Kan. Okey, Sajino, Abdul Latif dan yang lainlah. Wan Nasaruslan, Wan Umar. Alif nasi kukus pun ada. Nasi kukus yang terbaik di Stadium Selayang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati perniagaan saudara Alif. Dan yang lain-lain lah, insyaAllah. Ada yang tak nampak di sana, ada nampak di sini. Dia kadang-kadang berpecah-pecah. Okay? Betul kena buka dua. Baik, insyaAllah malam ni mudah-mudahan line clear, elok, insyaAllah. Mudah-mudahan kita akan sambung pada malam ni tentang perbahasan yang seterusnya, iaitu jamak dan qasar. Baik, sebagai muqaddimah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah jamak dan qasar, di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, diharuskan untuk seseorang itu jamak dengan dua sebab. Dua sebab ini saja, iaitu sebab yang pertama iaitu musafir. Sebab yang kedua, sebab hujan. Dan sebab hujan ni boleh jamak takdim saja. Itu jamak takdim, masukkan waktu asar dalam waktu zuhur, masukkan waktu isyak dalam waktu maghrib. Adapun untuk masalah musafir, boleh jamak takdim dan juga jamak takhir. Okey? Sebab yang boleh jamak hanya dua saja dalam mazhab Syafi'i. Ini pendapat muktamad. Kemudian Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu memilih, ini pilihan Imam Nawawi, pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, bahawasanya boleh dijamakkan sembahyang antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak, jamak takdim atau takhir dengan sebab sakit. Dengan sebab sakit. Dan dia adalah juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi bukan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Cuma dia adalah pilihan Imam Nawawi. Oleh itu, kalau kita nak buat jamak kerana sakit, dibolehkan atas dasar taklid ataupun ikut kepada Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Jadi kesimpulannya, sebab jamak dalam mazhab Syafi'i ada tiga. Duanya sepakat dalam mazhab Syafi'i, satunya hanya pilihan Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Jadi saya ulang balik, sebab jamak yang pertama musafir, yang kedua sebabnya hujan, itu jamak takdim saja. Ada sebab-sebabnya, kena bincang di kitab-kitab yang besar. Dan yang ketiga sebab sakit, itu adalah pilihan Imam Nawawi sahaja, bukannya jumhur ulama mazhab Syafi'i. Yang muktamadnya hanya ada dua. Okey. Imam Nawawi itu mazhab apa? Mazhab Imam Syafi'i juga, dan dia adalah muharrirul mazhab, iaitu yang membersihkan mazhab. Jadi pilihan-pilihan Imam Nawawi dalam mazhab boleh dipakai. Baik, selesai.
Jadi sekarang kita nak belajar. Okey, yang kedua sebelum itu, yang kedua qasar. Qasar hanya dibolehkan untuk musafir saja. Selain daripada musafir tidak boleh qasar. Okey? Itu. Jadi sekarang kita dah faham jamak boleh kerana ada 3 sebab. Qasar satu sebab saja, iaitu musafir. Selain daripada musafir tidak boleh diqasarkan. Baik. Apa benda sembahyang yang diqasarkan, maksudnya sembahyang yang dipendekkan. Qasar mana memendekkan sembahyang. Jadi sembahyang yang sepatutnya 4 dipendekkan jadi 2, nama dia qasar. Jamak maknanya himpun antara 2 sembahyang, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Itu saja yang boleh dijamak. Kalau Zuhur masuk dalam waktu Asar, itu dipanggil jamak takhir, melewatkan. Kalau Asar masuk dalam waktu Zuhur, itu dipanggil jamak takdim, iaitu mengkedepankan. Begitulah juga Maghrib dan Isyak, dan juga ada jamak takhir dan juga jamak takdim. Subuh tak ada. Jadi boleh kita nak jamak saja, tak qasar. Sebagai contoh, kita semayang Zuhur dan Asar, jamak dalam waktu Asar atau dalam waktu Zuhur, takdim atau takhir atau takdim, tetapi kita tak qasar. Masing-masing kita semayang 4-4, boleh. Ataupun kita nak qasar saja, tak nak jamak pun boleh. Kita musafir dan kita nak jamak. Kita nak qasar, tapi tak nak jamak. Okey, sampai di RNR, kita semayang Zuhur 2 rakaat. Itu saja. Itu sejalan. Sampai ke tempat yang lain, berhenti RNR, masuk Asar, yang Asar 2 rakaat. Pun boleh, tak ada masalah. Jadi, sama ada kita buat dua-duanya sekali, ataupun kita pilih salah satu pun, tak ada masalah. Tapi kena ingat, untuk masalah qasar hanya dibolehkan dalam situasi musafir saja. Untuk masalah jamak dibolehkan dalam 3 situasi. Itu situasi yang pertama, situasi musafir. Situasi yang kedua, kerana hujan, ada syarat-syaratnya. Dan situasi yang ketiga, kerana sakit. Yang sakit ini saya akan sentuh insya-Allah di hujung kuliah nanti. Insya-Allah saya akan sentuh sikit masalah macam mana yang dibolehkan jamak kerana sakit. Baik, qala, kita baca kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Syurutu jam'i taqdimi arba'atun, al-bada'atu bil ula wa niyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul udhri. Baik. Kata pengarang, syarat-syarat jamak takdim ada 4. Ini 4 syarat jamak takdim. Kalau kita nak jamak takdim, mesti kena ada 4 syarat ini. Yang pertama, al-bada'atu bil ula. Jadi syarat jamak takdim ni iaitu untuk jamak ketika musafir, untuk jamak ketika hujan, dan juga untuk jamak ketika sakit. Jadi 3-3 ini nak jamak mesti ada 4 syarat ini. Baik. Syarat yang pertama, al-bada'atu bil ula. Okey? Dimulakan dengan sembahyang yang pertama. Dimulakan dengan sembahyang yang pertama. Al-bada'atu bil ula maksudnya dimulakan dengan sembahyang yang pertama. Baik. Sembahyang pertama apa? Kalau Zuhur dengan Asar jamak takdim, maksudnya Zuhur dan Asar disembahyangkan dalam waktu Zuhur. Maka kena mula, wajib dimulakan dengan sembahyang yang pertama, iaitu sembahyang Zuhur dahulu. Kalau antara Maghrib dengan Isyak, maknanya jamak takdim mesti sembahyang Maghrib dulu. Mesti, wajib, tak boleh terbalik untuk jamak takdim. Baik. Yang kedua, wa niyatul jam'i fiha. Dan niat jamak padanya, pada sembahyang pertama. Maksudnya wajib kita niatkan jamak dalam sembahyang yang pertama. Dalam sembahyang yang pertama kita niat jamak. Bukan wajib dalam takbiratul ihram, dalam sembahyang yang pertama. Apa makna dalam sembahyang pertama? Iaitu daripada takbir sampai ke bagi salam. Allahu Akbar
sampai ke bagi salam. Di mana-mana kita niat boleh berlaku. Tetapi afdal kita niat dalam takbir. Tapi katalah kita terlupa nak niat dalam takbir. Allahu Akbar. Kita terlupa nak niat jamak takdim tadi. Maka mana-mana tempat dalam rukuk pun boleh, dalam sujud pun boleh berlaku. Selama mana kita belum bagi salam lagi. Niatnya macam mana? Aku himpunkan asar ke dalam waktu zuhur. Aku himpunkan asar ke dalam waktu zuhur. Macam tu. Ataupun aku himpunkan isyak ke dalam waktu maghrib. Dalam hati ketika tengah semayang. Ataupun ketika takbir Allahu Akbar, saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat, qasadu 2 rakaat, himpun padanya asar kerana Allah Taala. Himpun padanya asar kerana Allah Taala. Baik, selesai. Itu diniatkan jamak di dalam sembahyang yang pertama. Syarat yang ketiga, wal muwalatu bainahuma. Hendaklah muwalat, yakni berturut-turut di antara keduanya. Berturut-turut di antara keduanya maksudnya tidak boleh selang lama. Habis saja sembahyang pertama, mesti sembahyang yang kedua terus. Kalau selang yang lama itu macam mana? Kata ulama, masa yang ada tu selang tadi, kalau orang sembahyang 2 rakaat, boleh sempat sembahyang di ketika itu, sembahyang yang ringan-ringan 2 rakaat, maka dah hilang dah muwalat. Dah tamat dah muwalat. Jadi maknanya tak sahlah sembahyang kedua. Sembahyang kedua tadi asal tu kena bawa dalam waktu dia. Itu maksud dia. Jadi kita kena jangan selang lama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang nombor 2. Sembahyang apa? Sembahyang asar. Sembahyang apa? Sembahyang isyak. Kalau maghrib dengan isyak, sembahyang isyak. Jadi jangan diselangkan lama. Kalau selang lama, batal jamak tadi, maka tak boleh dah sembahyang yang kedua tadi, sembahyang asar ataupun sembahyang isyak, kena bawa dalam waktu dia yang asli. Jelas Okey, insya-Allah. Kadar mana lama tadi? Kadar dia itu tadi. Kalau boleh masuk 2 rakaat sembahyang dalam di lama tadi tu, itu batal lah. Kalau sekejap tak apa. Habis salam kita bangun, terus untuk qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qamat itu tidak menjejaskan. Sebab sekejap saja, dia tak panjang masa tadi. Okey, muwalat. Dan yang keempat, wadawamul uzri, iaitu berkekalan uzur. Uzur dalam masalah jamak takdim ni apa benda? Dalam masalah jamak takdim ni ialah yang pertama musafir. Maksudnya masa kita sembahyang tadi masih ada keuzuran, masih dalam musafir. Okey? Maksudnya sembahyang yang pertama dan sembahyang yang kedua, takbir sembahyang kedua Allahu Akbar, kita takbir sembahyang kedua, kita masih di dalam musafir. Okey? Maknanya, kalaulah kita tengah sembahyang yang pertama, katalah kita naik kapal. Kita sembahyang naik kapal. Belum sempat habis sembahyang yang pertama, ataupun dah habis, belum takbiratul ihram sembahyang yang kedua, kapal dah sampai ke kampung kita. Ataupun perahu, kapal layar tu sampai ke kampung kita. Jeti perkampungan kita, ataupun kawasan sempadan negeri kita lah. Okey, maka tamatlah musafir kita. Dah tak ada dah keuzuran tadi. Uzur yang 3 tadi. Maka apa jadi? Tak boleh dah dia nak jamak semayang asar tadi. Asar tu kena bawa yang dalam waktu yang kedua. Okey. Ataupun uzur yang kedua iaitu hujan. Maksudnya sebelum dia nak takbir Allahu Akbar, nak takbir semayang yang kedua, maka hujan dah berhenti, tak ada hujan. Maka sembahyang yang kedua tadi kena bawa masuk dalam waktu asar. Jamak kerana hujan. Ataupun sakit. Sebelum dia nak takbir yang kedua Allahu Akbar, dah hilang sakitnya. Maka tak boleh jamak kerana sakit. Jadi syaratnya uzur tadi berkekalan sampai dia takbiratul ihram yang kedua, sembahyang yang kedua. Kalau tidak, tak boleh. Jadi kalau dah sampai, tak boleh lah. Okey, selesai. Kalau contoh
contoh kapal laut lah, senang dulu. Kalau kapal terbang ni masa dia nak landing, kita nak semayang tak boleh. Kan? Masa dia nak turun tu, nak semayang macam mana? Okey, itu 4 syarat dia. Selesai. Kemudian, faslun syurutu jam'i ta'khiri ithnan. Syarat jamak ta'khir ni ada 2. Habis jamak takdim dah habis. Sekarang akan masuk bincang tentang jamak ta'khir. Maksudnya, sembahyang zuhur dalam waktu asar, sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Ini dipanggil jamak ta'khir. Baik. Untuk jamak ta'khir, syaratnya ada 2 sahaja. Syarat yang pertama, dia kata syurutu jam'i ta'khir isnani. Niyatu ta'khiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha wa dawamul udhri ila tamamis thaniyah. Okey? Ni. Baik. Syarat yang pertama, niyatut ta'khir, niat melewatkan sembahyang yang pertama ke dalam sembahyang yang kedua, waqad walhal sesungguhnya baqiya min waqtil ula, masih ada daripada waktu yang pertama, ma yasa'uha, waktu yang boleh masuk apa? Masuk semayang ke dalam tu. Misal gini lah, payah nak faham ayat tu. Baik. Sekarang ni kita nak takhirkan, nak lewatkan semayang zuhur ke dalam waktu asar. Kita kena buat apa? Kita kena niat dalam waktu zuhur tadi, kena niat. Niat macam mana? Aku lewatkan, aku takhirkan zuhur ke dalam waktu asar. Macam tu. Niatnya dalam mana? Dalam waktu zuhur. Daripada masuk waktu zuhur sampailah dekat-dekat nak habis waktu zuhur. Dekat-dekat nak habis tu apa maksud dekat-dekat nak habis? Maksudnya ada baki lagi untuk habis waktu zuhur, sempat untuk sembahyang zuhur. Kita sembahyang zuhur berapa minit? Katalah kita sembahyang zuhur 4 minit. 1 minit 1 rakaat. Okey, 4 minit. Maka katalah habis zuhur tadi pukul 4.30. Pukul 4.26 tu maksudnya masih lagi sempat untuk sembahyang zuhur sampai habis waktu zuhur. Kalau dia niat lebih lewat daripada tadi 4.27, 4.28, maka tak boleh dah. Tak boleh dijamak dah. Maka dia sembahyang tu dah jadi sembahyang qadha, bukan sembahyang jamak. Jelas kan tuan-tuan semua? Ini mengikut pendapat dia kata apa? Ini mengikut pendapat Imam Ramli. Adapun mengikut pendapat Ibn Hajar, Ibn Hajar ni lagi senang. Dia kata boleh niat selama mana tak masuk lagi waktu yang kedua, iaitu waktu asar. Boleh niat selama mana tak masuk lagi waktu maghrib. Jadi kita terlupa. Tengok-tengok ada seminit lagi nak masuk asar ni. Terlupa niat. Boleh niat lagi mengikut pendapat Imam Ibn Hajar. Jadi apa yang disebut dalam matan ni mengikut pendapat Imam Ramli. Jadi Imam Ibn Hajar ada lagi keringanan lagi. Maksudnya walaupun seminit, kadar seminit tu nak habis waktu tu, kalau nak sembahyang zuhur dah tak muat, patutnya tak boleh dah ikut mata ni. Tetapi ikut pendapat Ibn Hajar masih boleh lagi. Okey? Tak ada masalah. Jadi oleh itu, untuk senang ni, ulama kata kalau masuk je waktu yang pertama, masuk waktu zuhur, terus tuan-tuan jamak takhir. Niat jamak takhir. Kenapa? Takut kita berjalan. Contoh kita musafir lah. Kita jalan apa semua. Kan? Tengok-tengok dah masuk waktu asar. Kita belum niat lagi jamak takhir. Kita tak sembahyang zuhur, niat jamak takhir. Apa jadi? Sembahyang kita tadi jadi sembahyang qadha dan berdosa. Qadha dan berdosa. Sebab apa? Sebab kita keluarkan sembahyang daripada waktunya dengan tidak ada niat. Jadi yang membezakan berdosa tak sembahyang dalam waktu pertama dan tak berdosa ialah diniat takhir tadi, niat melewatkan sembahyang tadi. Itu ya, satu tu ya bezanya. Tu. Jadi inilah kuasa niat. Kadang-kadang benda yang haram boleh jadi halal dengan apa? Dengan niat tu tadi. Kalau dia ada niat tak jadi haram melewatkan sembahyang tadi. Okey? Insya-Allah tuan-tuan semua.
Jadi maknanya diniatkan melewatkan sembahyang. Jadi niat macam mana? Saja bagi ayat formal lah, senang kan. Kadang-kadang yang mendengar ni dia nak ayat formal. Saja aku takhirkan sembahyang zuhur ke dalam waktu asar kan Allah Ta'ala. Okey, niat dalam hati di sepanjang waktu yang pertama, di sepanjang waktu zuhur dan di sepanjang waktu maghrib. Okey, insya-Allah. Baik, kita dah niat jamak takhir, tiba-tiba kita buat jamak takdim. Boleh ke tak? Tak ada masalah. Jamak yang kita niat tadi automatik terbatal. Jadi eloklah kita niat jamak takhir supaya tak berdosa kita. Kalau kita berhenti waktu pertama dah buat jamak takdim, tak ada masalah. Yang kita niat tu automatik terbatal. Okey, jelas Jadi yang pertama niat syarat yang pertama iaitu dia niat jamak takhir dalam waktu pertama. Dalam waktu pertama mengikut Ibnu Hajar. Kalau mengikut Imam Ramli, di sinilah niat tu tak boleh lewat sampai selewat-lewatnya sampai tinggal waktu tu yang tak muat nak sembahyang zuhur. Okey, nak sembahyang zuhur dan nak sembahyang maghrib. Tapi Ibnu Hajar ringan lagi, dia kata tak apa, selama mana belum keluar waktu yang pertama boleh niat. Okey, inilah yang sesuai lah kot, ringan sikit. Okey. Ingat kalau tinggal niat maka jadi qada dan berdosa. Syarat yang kedua, wadawamul uzri ila tamamis saniyah, dan berkekalan uzur. Uzur untuk jamak takhir ni apa benda? Dua saja, iaitu musafir dan juga sakit. Sakit tu pun ikut pendapat Imam Nawawi. Hujan tak boleh jamak takhir, dia boleh jamak takdim saja. Jadi uzurnya ada dua. Berkekalan uzur itu tadi ila tamamis saniyah, sehinggalah selesai sembahyang yang kedua. Selesai sembahyang kedua. Maksudnya dalam kes jamak takhir mesti kita ada keuzuran sampai kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sembahyang yang nombor dua. Sembahyang nombor dua. Okey? Tak kisahlah sembahyang nombor dua tu. Kat mana? Kadang-kadang ada orang buat zuhur dulu baru asar. Mengikut ulama inilah yang afdal, kerana tertib ikut susunan sembahyang. Tertib tu sunat. Okey, ada juga orang kata orang kata apa? Orang kata dahulukan tuan rumah. Jadi rumahnya sekarang ni asar, maka sembahyang asar dulu baru zuhur. Tapi kalau ikut zahir kitab Minhaj Imam Nawawi, dia kata ya, sunat tertib. Maksudnya pada jamak wajib tertib, pada jamak takhir sunat tertib. Maksudnya sunat zuhur dulu baru asar. Tetapi untuk jamak takhir tak ada masalah, nak asar dulu boleh, nak zuhur boleh pun boleh. Sebab apa? Sebab dia tak wajib mulakan dengan tuan waktu. Tetapi ada pun yang sembahyang jamak takdim, dia kena mulakan, wajib dimulakan dengan sembahyang yang pertama. Tetapi untuk jamak takhir tak ada masalah. Nak sembahyang zuhur dulu baru asar pun boleh, nak sembahyang asar dulu baru zuhur pun boleh, nak sembahyang maghrib dulu baru isyak pun boleh, nak sembahyang isyak dulu baru maghrib pun boleh untuk jamak takhir. Okey, tidak wajib tertib dan juga tidak wajib mualat. Tidak wajib mualat. Tidak wajib mualat. Jadi boleh tak mualat, tak ada masalah. Macam mana tak mualat? Contoh, kita sembahyang zuhur dulu 2 rakaat. Lepas pada sembahyang zuhur, kita minum teh dulu, kita makan cakui tiaw dulu, barulah kita sembahyang asar 2 rakaat lagi, tak ada masalah. Tetapi untuk jamak takdim wajib mualat. Tak boleh selang di celah-celah tu sembahyang yang lain ataupun perbuatan yang lain. Jadi kena mualat terus. Lepas sembahyang zuhur terus sembahyang asar, lepas sembahyang maghrib terus sembahyang isyak. Tapi untuk jamak takhir tak ada masalah, tidak mualat pun tidak menjadi suatu perkara yang salah, cuma sunat mualat. Mualat tu sunat. Baik, jadi apa yang tak disebut di sini iaitu tentang jamak kerana sakit. Hari ini orang sakit duduk di hospital, sakit tak larat dan sebagainya. Adakah dia boleh jamak? Baik, saya baca sikit petikan daripada kitab Nailur Raja
syarah Safinatun Najah, syarah kitab ini yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, pengarang kitab Al-Yaqutun Nafis. Jadi dia kata ikhtara an-Nawawi wa ghairuhu jawaz al-jam'i bil marad. Telah memilih oleh Imam An-Nawawi dan lain daripada Imam Nawawi harus, yang boleh jamak dengan sebab sakit, taqdiman bi syuruti jam'i taqdim wa ta'khiran bi syuruti jam'i ta'khir. Jamak takdim dan jamak takhir dengan syarat dia. Okey, kalau jamak takdim ada 4 syarat tadi. Kalau jamak takhir ada 2 syarat tadi. Jadi untuk sakit tadi kena tengok tadi. Kalau kita nak jamak takdim, tengok 4 syarat tadi. Kena mulakan sembahyang pertama. Kena mualat. Okey, kena ada uzur, kena ada uzur, kena mula sembahyang pertama, kena niat dalam sembahyang pertama, kena ada mualat, kena ada uzur sakit tadi, uzur tadi, sampailah takbir sembahyang yang kedua. Allahu Akbar, masih duduk sakit lagi, belum sembuh. Kalau untuk jamak takhir, okey, kena ada apa tadi dia kata, yang pertama kena niat jamak takhir tu dalam waktu pertama tadi, ikut pendapat Ibn Hajar. Okey, yang dia kata di sini iaitu berkekalan uzur, iaitu sakit tu masih ada sampailah dia selesai sembahyang yang kedua. Masa dia dia bukan selesai takbir, selesai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sembahyang yang kedua. Jadi agak susah sikitlah sembahyang jamak takhir ni. Okey. Jadi maknanya macam tu. Jadi kalau sakit itu macam tu, kalau sembuh lepas sembahyang pertama, sembuh sakit tadi, maka dia tak bolehlah jamak lagi, dia sembahyang kedua tu atas sembahyang qada. Atas sembahyang qada. Okey, baik, selesai. Jadi sakit yang macam mana yang boleh jamak tadi? Maka kata dia wadabatu al-marad. Mereka itu, yakni ulama, meletakkan dia punya tanda, ataupun orang panggil apa, dabit ni, tanda lah, ataupun kaedah yang menunjukkan setakat mana sakit yang boleh jamak tadi. Okey, ulama kata ma yashukku ma'ahu fi'lu kulli fardin fi waqtihi masyaqqatan tubihul julusa fil fardi, iaitu satu kepayahan, kesusahan untuk buat sembahyang fardu pada tiap-tiap waktu, seperti susahnya orang itu nak sembahyang berdiri. Macam mana? Ada orang kalau dia sembahyang berdiri, dia akan bertambah sakit. Okey, doktor kata, cik, kalau cik sembahyang berdiri ni tambah sakit, maka untuk dia tadi boleh dia sembahyang jamak. Macam tu. Kalau dia sembahyang berdiri akan menjadi dia pening dan muntah, sakit. Macam tu. Jadi kalau dia sembahyang pada waktu yang asing, Zuhur dan Asar pada waktu asing, maka menyusahkan dia, akan pening, akan bertambah sukar dan sebagainya. Macam tu. Itu dia punya dhabit, tanda sakit yang boleh orang jamak. Kalau setakat sakit demam tu tak boleh. Tuan-tuan semua, demam, makan Panadol, tengok TV elok je, tengok Maharaja Lawak gelak, lepas tu nak jamak pula sembahyang Zuhur dengan sembahyang Asar. Tak boleh. Tak boleh, InsyaAllah. Baik, selesai. Ada soalan, insyaAllah saya jawab di hujung nanti, insyaAllah. Okey, hujung. Baik, sekarang kita akan masuk menceritakan tentang qasar pula. Qasar ni maksudnya memendekkan sembahyang. Pendekkan sembahyang. Baik, pendek sembahyang ni hanya boleh dengan satu sebab saja, iaitu sebab musafir. Baik, apa yang disebutkan di sini di dalam bab qasar ini, dia juga syarat untuk jamak pada keadaan jamak untuk musafir. Okey, jadi jangan kelirulah. Kenapa tak disebutkan syarat ni di tempat jamak? Okey, syarat qasar ini dia juga syarat jamak untuk situasi musafir. Kan jamak ada 3 benda kan? Jadi untuk musafir, ini juga syarat dia untuk jamak pada waktu musafir.
Okey. Syarat qasar ni juga lah syarat di sana. Baik, yang pertama, syurutul qasri sab'atun. Syarat qasar ini adalah 7. 7 semuanya. Baru boleh qasar dan juga boleh jamak kerana musafir. Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalataini. Iaitu bahawasanya musafir dia tadi adalah 2 marhalah. 2 marhalah dikadarkan oleh ulama masa kini lebih kurang 82.5 km. Ada yang kata 90 lebih, tak ada masalah lah. Tapi kebanyakan ulama kata lebih kurang 82.5 gitu. 82 km. Baik. Macam mana? Jarak tadi diukur daripada mana? Diukur daripada sempadan negeri kita kepada sempadan negeri sana. Kepada tempat yang sana kita nak pergi. Baik. Sekarang dalam bahasa lama dia panggil kota. Kota. Sekarang negara kita tak berkota. Maka bila tak berkota, sempadan itu dikira dengan perumahan kampung. Maksudnya dulu kan jenis kampung, rumah banyak-banyak, lepas tu kosong, tanah lapang, lepas tu jauh pula kampung. Maknanya dia keluar daripada kawasan perkampungan dia tu, barulah dikira dia dikira jarak tu, dan dia baru dikira sebagai musafir. Itu pun tak ada hari ni. Kita di Kuala Lumpur ni khususnya kampung sambung-sambung semua. Mana ada jarak padang luar gitu, tak ada. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh kan tu. Kan? Kalau kita di kalau orang dinilai, orang dibangi kan, dia nak pergi mana? Dia nak pergi naik kapal terbang. Jadi dia pergi satu tempat yang ada kawasan lapang. Itu baru dia keluar daripada kawasan dia. Dikira baru keluar. Di situ boleh dijamak. Kalau tak ada itu juga dikira dengan sungai yang melingkungi kawasan penempatan dia tadi. Tapi benda ni agak sukarlah di zaman kita ini sebab negara kita sudah tak berkota. Negara kita tak berkota dan juga negara kita tak ada sangat, dan nak kira tanah lapang pun susah. Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, pengarang kitab Fiqh Manhaji, dia kata dalam kitab dia Ifadatul Raghibin, syarah bagi Minhajut Talibin, dia kata boleh dipakai sempadan yang telah digunakan oleh kerajaan. Boleh dipakai sempadan yang digunakan oleh kerajaan pada situasi kita hari ini. Jadi maka oleh kerana Dr. Mustafa Al-Bugha kata macam tu, jadi kita bolehlah pakai sempadan perbandaran. Sebagaimana yang ditanya oleh Tuan Haji, boleh dikira kawasan perbandaran ke Ustaz? Ya. Tetapi yang disebut dalam kitab fiqh 3 tadi je sempadannya. Jadi kalau orang yang apa dia panggil yang rigid tentang yang orang kata yang ikut sebiji-sebiji lah kitab fiqh mazhab, maka bila keluar daripada salah satu daripada 3 sempadan tadilah baru boleh jamak, baru boleh qasar. Jadi agak sukarlah kita di Kuala Lumpur ni nak cari 3 benda tadi. Kota memang tak ada dah kota baru ada, tapi kota tak ada. Jadi kalau keluar kota, ulama kata kalau negara tu berkota, keluar je semayang belakang dinding kota tu pun boleh. Kira dah keluar dah daripada daerah. Walaupun rumah dia dalam kota tu belakang tu je. Kan? Kan negara dulu kan berkota, tengok orang putih kan. Lepas tu rumah dia tepi kota tu, dia keluar je daripada kota tadi, keluar je, dia bersemayang bersandar kat kota tadi. Saya bersandar kat kursi kan. Dia semayang bersandar kat kota. Allah pun sah. Dah, pasal keluar sempadan dah. Jadi yang pentingnya keluar sempadan. Lalu nak dikatakan keluar sempadan dengan sempadan yang disebut oleh kitab fiqh tu agak sukar. Jadi Dr. Mustafa Al-Bugha, tuan-tuan semua, disebut dalam kitab Ifadatul Raghibin, iaitu
boleh dikira sempadan yang telah dibuat oleh kerajaan. Jadi saya ingat tuan-tuan semua, sempadan yang dibuat oleh kerajaan, mungkin kita boleh pakai mukim, ataupun mungkin boleh kita pakai majlis perbandaran. Salah satulah tuan-tuan nak pakai yang mana pun boleh terpulang. Kalau nak sempit sikit, mukim lah kot. Macam tu Haji Zain, mukim Hulu Kelang. Kan? Jadi keluar daripada mukim Hulu Kelang tu boleh lah. Sepadan mukim Hulu Kelang. Ataupun sepadan majlis perbandaran. Perbandaran luas sikit, MPAJ. Luas sikit. Gitu. Jadi bolehlah macam tu. Sempadan daerah yang dibuat oleh kerajaan tu boleh dipakai juga dalam masalah ini. Kalau orang tanya mengikut siapa? Antara ulama' yang katanya adalah Syekh Mustafa Al-Bugha, pengarang kitab Fiqh Manhaji. Tapi bukan dalam kitab Fiqh Manhaji, dalam kitab dia Ifadatul Raghibin Syarah Minhajut Talibin. Okey, selesai. Jadi diukur daripada situ, bukan diukur daripada rumah. Okey? Jadi katalah rumah kita tu cukup 82 kilo. Tapi dia ukur sempadan tak cukup 82 kilo. Maka tempat kita nak pergi tadi bukan 2 marhalah. Okey, tempat yang kita nak pergi tadi bukan dikira sebagai 2 marhalah. Jadi bila kita nak pergi tadi, katalah kita nak pergi ke Melaka, katalah. Okey, nak pergi ke Melaka. Kita duduk di Kuala Lumpur ni, duduk di Hulu Kelang, nak pergi ke Melaka. Jadi kita keluar daripada sempadan mukim Hulu Kelang, boleh dah jamak qasar walaupun belum sampai 2 marhalah lagi. Kerana tujuan kita nak pergi tu 2 marhalah. Tujuan tu penting. Maksud dia panggil. Tempat kita nak pergi 2 marhalah. Itu yang paling penting. Okey? Itu tempat kiranya. Yang kedua, wa an yakuna mubahan, keadaan musafir tadi musafir yang harus. Iaitu ma laisa fi ma'syatin. Iaitu benda yang bukan maksiat. Maka termasuklah musafir itu musafir wajib, seperti musafir untuk melunaskan hutang, ataupun musafir sunat seperti musafir untuk menyambung silaturahim. Kita balik kampung raya, tujuan apa kita balik kampung raya? Tujuannya adalah untuk menyambung silaturahim. Ataupun musafir yang harus, iaitu musafir untuk berdagang, untuk berniaga. Kita pergi ni kenapa? Berniaga. Dia termasuk dalam musafir yang harus. Ini termasuk dalam musafir-musafir yang dibenarkan. Adapun dan juga termasuk pada musafir yang makruh. Musafir yang makruh pun boleh juga. Contoh musafir makruh apa? Berjalan. Orang ni dia musafir, tapi dia musafir seorang. Musafir seorang diri ni makruh hukumnya. Okey? Tapi dia tetap boleh jamak qasar. Tuan-tuan semua, musafir seorang ni makruh. Sebab tu ulama' dia tak musafir seorang diri. Dia musafir berdua paling kurang, atau yang eloknya 3 orang. Sebab Nabi kata, ar-rakibu syaitan, war-rakibani syaitanani, was-salasatu rakbun. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang ni musafir seorang ni syaitan. Maksud ditemani oleh syaitan. 2 orang pun syaitan lagi. 3 orang, barulah dinamakan orang musafir. Maka sunat musafir suka orang 3 orang jalan. CEO Jawahir Travel lah. Ustaz Muhammad Abdullah dah komen. Sangat bab musafir travel ni. Bila Ustaz lah nak musafir ni? Okey, insya-Allah. Jadi macam tu. Jadi dia musafir seorang ni makruh. Sebenarnya tuan-tuan semua tak elok kita musafir seorang. Tapi tetap boleh jamak. Ataupun musafir untuk berniaga kain kafan. Dengar kat orang berniaga kain kafan ni marah. Tapi hukum berniaga kain kafan ni hukum dia makruh. Makruh perniagaan kain kafan ni hukum dia makruh. Ini dia sebut di sini, awli tijarati fi anil mauta, ataupun berniaga, dia musafir untuk berniaga kain kafan. Pasal apa berniaga kain kafan ni makruh? Sebab orang berniaga kain kafan ni dalam kepala dia fikir apa? Apa dia fikir tu? Fikir supaya orang mati, supaya laku kain kafan dia. Jadi berniaga kain kafan itu hukum dia makruh. Okey? Boleh juga. Yang haram apa contoh? Yang haram tak boleh musafir. Kita seorang isteri balik kampung tanpa kebenaran suaminya, nusyus, tak boleh jamak dan qasar.
Aduh, tu Haji Zain tanya soalan pelik-pelik. Kalau musafir bawa kedua-dua sekali, macam mana Ustaz? Orang ada dua boleh bawa lah. Tak ada masalah. Kan? Orang ada seorang nak bawa dua macam mana? Makan belakang pakai. Okey, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan semua, musafir yang haram tak boleh. Jadi musafir yang haram contohnya perempuan, dia bergaduh dengan suami dia, dia lari ke mana-mana. Dia musafir jarak 2 marhalah sekalipun dia tak boleh jamak. Berpuluh-puluh kilo, beratus-ratus kilo, tak boleh jamak. Sebab apa? Sebab musafirnya maksiat, nusyus, keluar daripada rumah tanpa kebenaran suami. Contoh lagi, musafir maksiat, dia musafir nak pergi merompak, tak boleh jamak tengah jalan. Kenapa? Kerana musafir tadi musafir untuk buat perbuatan yang haram. Yang seterusnya, syarat yang keberapa dah? Yang ketiga. Wal ilmu bijari. Tahu bahawasanya boleh qasar. Itu memang biasalah. Mana-mana ibadat kita nak buat, mesti kita kena tahu benda tu boleh buat. Kita tak boleh buat dalam keadaan jahil. Yang keempat, wa niyatul qasri indal ihram. Iaitu niat qasar di dalam ihram. Jadi sebagaimana kita bincang dulu, pada niat dulu, ingat, qasar, ta'arud, ta'yin, tu 3 tu kena ada. Tetapi di situ dia tak sebut pula kena ada qasar. Sebab apa saya kata? Sebab nanti di bab jamak nanti dia akan sebut. Di bab qasar nanti dia akan sebut. Jadi kenapa tak disebut di situ? Tapi saya dah sebut awal-awal sebagai muqaddimah. Kemudian satu lagi sembahyang Jumaat. Kenapa dia tak sebut di situ? Kenapa tak disebutkan sebut jadi imam pada sembahyang Jumaat? Kerana dia disebut dalam bab jemaah yang kita baca pada malam kemarin. Ada 4 sembahyang yang wajib niat jemaah, iaitu sembahyang Jumaat, sembahyang iadah ulang, sembahyang jamak, jamak kerana hujan, dan juga sembahyang yang dinazarkan berjamaah. Ada 4. Okey, itu kita dah baca pada kemarin. Jadi maksudnya macam ni, niat qasar ni kena ada dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar tadi kena ada. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. 2 rakaat tu kira qasar ataupun sahaja aku sembahyang fardu zuhur qasar. Okey. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar. Dua-dua dia masuk pun tak ada masalah. Okey, kena ada dalam takbiratul ihram di sepanjang Allahu Akbar. Kalau tak ada dalam tu, maka tak boleh qasar. Dia kena sembahyang 4 rakaat. Kata tak lepas masuk Allahu Akbar, tak lepas masuk, tak masuk yang kata 2 rakaat tadi, tak boleh. Dia dah masuk sembahyang dah, sembahyang dia dah sah dah, maka dia kena sembahyang 4 rakaat. Okey. Yang seterusnya, syarat yang kelima, wa an takuna salatu rubaiyatan. Bahawasanya sembahyang itu sembahyang 4. Sembahyang 3 maghrib, sembahyang subuh tak boleh diqasar. Nak qasar macam mana lagi? Yang keenam, syarat yang keenam, wa dawamus safari ila tamamiha, iaitu berkekalan musafir sehinggalah dia selesai sembahyang qasar tadi. Selesai sembahyang qasar. Boleh? Jadi maknanya kalau dia dah sampai belum selesai sembahyang qasar. Sebelum selesai sembahyang qasar, maka dia kena sambung jadi 4. Contoh dalam kes jamak apa tadi? Jamak takdim. Jamak takdim syaratnya masa takbir Allahu Akbar masih ada musafir. Okey, tak apalah. Tengah dia takbir ada musafir. Sahlah takbir dia tadi. Okey. Tiba-tiba di tengah semayang tadi, sampai kapal dia di pelabuhan di Jeti. Maka dia tak bolehlah teruskan semayang dia sebagai 2. Dia kena buat 4. Kenapa? Kerana dia dah sampai ke kawasan dia lah. Tu. Jadi kena berkekalan musafir itu sehingga selesai sembahyang qasar. Kalau dah sampai belum tamat qasar, kena sembahyang secara tamam. Jamak takdim tadi sah lah. Sebab itu jamak takdim syaratnya mesti masa takbir yang pertama, takbir sembahyang yang kedua tadi masih ada musafir. Tetapi untuk dari segi qasar ni tak boleh. Mesti kena semuanya sekali di dalam musafir.
Yang ke seterusnya, syarat yang ketujuh, wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi, dan jangan dia mengikut orang yang sembahyang tamam pada satu juzuk pun daripada sembahyangnya. Jadi kalau dia ikut salah seorang daripada orang, kalau dia ikut orang sembahyang tamam, contohnya dia berhenti di masjid, dia ikut tu imam dalam masjid sembahyang zuhur. Okey, sembahyang zuhur. Bila tu imam tu sembahyang zuhur, tu imam tu dah duduk tahiyat akhir dah. Dia pun masuk Allahu Akbar. Dia ikut sikit tu. Maka dia nak buat sembahyang qasar tak boleh, dia kena sembahyang tamam. Walaupun dia ikut di tahiyat akhir sikit. Sebab tu dia kata fi juz'in, satu juzuk sikit je pun. Min salati, daripada sembahyangnya. Baik. Okey, insya-Allah. Saya rasa setakat tu dulu. InsyaAllah malam besok kita sambung yang berkaitan dengan sembahyang Jumaat. InsyaAllah malam besok lah. Malam besok sembahyang Jumaat. Fasal sembahyang Jumaat malam besok. InsyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan kita sempat habis sebelum masuk Ramadan. InsyaAllah. Ada lebih kurang 6 hari lagi nak Ramadan. 6 hari ke 7 hari lagi. InsyaAllah lah sempat habis semua sampai bab puasa. InsyaAllah. Okey, wallahu alam. Jadi ada ruang sikit ni saya cuba jawab soalan yang tuan-tuan tulis tu. Okey. Saya tengok sini dululah. Okey. Saudara Awam Toha, perlukah niat jamak qasar yang kedua? Contoh, perlukah niat semasa takbir solat asar selepas zuhur tadi? Tak perlu. Niat jamak tak perlu. Niat qasar perlu pada setiap takbir. Wajib pada setiap takbir. Niat jamak, kalau jamak takdim, niat dalam sembahyang pertama saja. Kalau jamak takhir, niat dalam waktu pertama. Lepas tu, bila dah masuk sembahyang nanti, tak payah niat apa dah. Kalau kita tak nak qasar, Allahu Akbar, saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kan Allah Ta'ala. Tak perlu kita niat jamak takdim, jamak takhir dah. Kalau nak niat pun tak apa, tak wajib dah. Jamak takhir tak perlu niat dah. Pasal apa? Pasal dah niat dah jamak takhir tadi dalam waktu pertama. Okey? Sama juga dengan maghrib, kita niat masuk waktu maghrib, kita dah niat aku takhirkan, aku lewatkan sembahyang maghrib ke dalam waktu isyak. Bila kita sembahyang dalam waktu isyak nanti, kita sembahyang maghrib, Allahu Akbar, saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kan Allah Ta'ala. Tak perlu niat jamak takhir dah. Pasal niatnya dalam waktu pertama tadi. Kalau jamak takdim, niat dalam sembahyang pertama. Sembahyang kedua, tak dah, habis dah. Itu je. Jadi jangan susah-susah lah. Kita payah nak mari sembahyang kedua, Allah aku macam mana pak. Sembahyang kedua, sembahyang macam biasa saja. Cuma kalau qasar, kena ada pada setiap takbiratul ihram. Seperti yang kita sebutkan tadi, syarat qasar kena ada niatnya di dalam takbiratul ihram. Maknanya saja aku sembahyang fardu zuhur qasar, saja aku sembahyang fardu asar qasar. Okey, kalau jamak takhir. Kalau jamak takdim, saja aku sembahyang fardu zuhur dihimpunkan padanya asar qasar kan Allah Ta'ala. Untuk sembahyang asar lepas tu, saja aku sembahyang fardu asar qasar kan Allah Ta'ala. Habis. Samalah maghrib dengan isyak pun sama. Jamak takdim, jamak tu tak perlu diniat pada setiap sembahyang. Jadi jamak takdim dalam sembahyang pertama niat. Jamak takhir dalam sembahyang jamak takdim dalam sembahyang pertama. Jamak takhir diniatnya dalam waktu pertama. Okey, selesai. Saudara Amirul Ashraf, apa perkara yang boleh dibuat antara dua solat jamak? Contoh,
macam berkata-kata boleh. Tengok jamak apa? Kalau jamak takdim, maka boleh buat, cakap apa semua tak apa. Jangan selang lama je. Bukan kata tak boleh bercakap. Boleh. Cuma jangan diselang lama. Lama tadi apa maksud dia? Sekira-kira kalau disembahyangkan 2 rakaat, lulus. Masuk. 2 rakaat yang paling ringan, paling simple. Rukun saja. Jadi itu dikira lama lah, selang lama. Untuk bercakap, untuk betulkan sah, rapatkan sah. Lepas tu tanya, lepas ni kita nak makan mana? Tu nasi kabu depan tu? Boleh. Lepas tu baru takbir. Allah. Tak ada masalah. Itu baru sekejap. Tak memutuskan mualat lagi. Okey? Bolehkah kita jamak bersekali dengan niat qada solat? Macam mana? Jamak qada solat? Tak faham jamak qada solat. Untuk jamak apa ni? Dia jamak macam ni. Dia qada solat ni, kalau kita nak jamak, kan? Kalau sebab musafir, hanya boleh nak jamak tadi, boleh dijamak dalam musafir saja. Kalau tidak, bukan jamak qasar. Kalau dah jamak, tak jelas soalan tu. Kena tulis semula, tak jelas. Niat jamak bersekali dengan niat qada. Macam mana? Tak nampak soalan tu. Siapa ni? Puan Salawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk solat jamak tu Ustaz, solat yang kedua di takbiratul ihram, perlu niat solat seperti solat pertama ke? Ada jawab tadi. Man? Luqman. Saudara Luqman Kamli. Mutawif umrah. Ustaz, macam mana nak tetapkan sempadan keluar mukim? Ada jawab tadi. Sempadan keluar mukim tadi. Okey. Yang dalam fiqh mazhab Syafi'i, kitab-kitab turas disebut 3 saja sempadan. Cuma ulama masa kini kiaskan dengan sempadan yang dibuat oleh kerajaan. Okey. Saudara Azrul Merkurial apa benda ada baca ni. Assalamualaikum Baba, maaf tanya, Imam A niat qasar isyak saja. Kita niat jamak qasar, Imam A niat qasar isyak saja. Kita niat jamak qasar isyak dan maghrib. Selepas selesai solat, Imam A bertukar dengan Imam B. Sah tak solat imam dan kita sebagai makmum? Macam mana? Tak faham soalan tu. Imam A niat qasar isyak saja. Ni jamak apa ni? Kita niat jamak qasar isyak dan maghrib. Jamak takdim ke takhir? Selepas selesai solat, Imam A bertukar dengan Imam B. Sah tak solat imam dan kita sebagai makmum? Dia tak kisah. Siapa-siapa tu imam kita. Untuk masalah jamak, dia tidak disyaratkan kita berimam dengan orang tamam ke tak tamam untuk jamak. Untuk qasar saja. Sekarang ni kita niat qasar, imam dengan imam A. Isyak tu qasar, imam dengan imam A. Jadi isyak boleh qasar kan? Jadi kita niat dengan imam A. A tadi dia niat qasar saja. Sahlah qasar kita. Kemudian lepas tu kita bangun sembahyang maghrib. Maghrib dengan imam lain pula. Imam tu dia sembahyang tamam ke, dia musafir ke, dia tak musafir ke, tak ada masalah. Sebab untuk jamak tidak disyaratkan sembahyang mengikut orang yang mengikut orang yang tamam atau tidak. Boleh jamak. Tak ada masalah. Yang qasar dia tak boleh ikut sembahyang orang yang tadi. Orang yang sembahyang tamam. Jangan diikut orang yang sembahyang tamam. Imam bertukar-tukar pun tak apa. Tambah lagi kalau imam tu bertukar, semuanya orang yang musafir semua. Dan dia buat jamak qasar, tak ada masalah juga. Ustaz Sabri
Soalan kedua Ustaz, apa maksudnya bahawa orang jamak dan qasar tak boleh berjemaah dengan imam mukim? Bukan orang jamak tak boleh berjemaah dengan imam mukim, orang yang qasar tak boleh berjemaah dengan imam yang sembahyang tamam. Kalau untuk jamak saja boleh. Sebab tu tuan-tuan boleh jamak Jumaat dengan asar, jamak takdim. Tuan-tuan singgah semayang semayang Jumaat. Jumaat tu semayang tamam ke semayang qasar? Semayang tamam. Tuan-tuan semayang Jumaat dengan tu imam. Okey. Tak ada masalah. Lepas tu, tuan-tuan lepas tu imam bagi salam, tuan-tuan semayang asar. Jamak asar dengan Jumaat. Tak ada masalah. Jadi, yang tak bolehnya ialah qasar. Yang tak bolehnya ialah qasar. Jadi, kalau qasar, tak bolehlah. Kita berhenti semayang asar dengan tu imam mukim, maka kita kena semayang 4. Lepas pada tu imam bagi salam, kita bangun semayang zuhur kita yang jamak takhir, tak ada masalah. Itu kita semayang seorang, kita nak buat 2 balik, tak apa. Masa untuk asar tu, kerana kita ikut imam mukim, kita kena semayang tamam. Lepas pada tu, kita bangun sambung 2 rakaat lagi, kerana kita semayang seorang, itu tak ada masalah. Okay? Yang tak bolehnya ialah qasar. Jamak tak apa. Jamak kerana sakit ni, mana tadi? Tuan Haji Idrus, mohon huraikan penghimpunan solat Jumaat dan solat asar. Tadi saya dah cerita tadi, kebetulan. Maknanya kita berhenti, kita semayang Jumaat. Jumaat tadi semayang tamam. Habis tu imam bagi semayang Jumaat, kita semayang asar. Tapi dengan syarat jamak takdim lah. Apa syarat jamak takdim? Kena ada niat jamak takdim di dalam semayang pertama. Itu semayang Jumaat. Sama ada dalam takbir, dalam rukuk, dalam sujud. Habis saja imam bagi salam, kita pun bangun sambung semayang apa? Semayang asar kita 2 rakaat kalau kita nak qasar. Kalau kita tak nak qasar, kita semayang 4 rakaat. Tapi jarang orang tak nak qasar pula. Kan? Biasa je nak qasar lah, pendek, nak cepat. Jadi kalau dia tak nak qasar, dia buat 4. Kalau dia nak qasar, buat 2. Asar tadi. Adapun Jumaat tadi, dia semayang tamam. Dia tak boleh qasar dengan tu imam pasal dia semayang tamam. Dia semayang dengan Jumaat. Jumaat tu tamam, tu imam tu semayang tamam, dia pun tamam. Okey, itu maksud dia. Boleh? Jadi untuk semayang jamak boleh semayang dengan imam yang tamam. Tapi kena semayang penuh. Jamak tidak memberi efek kepada semayang kita bersama dengan imam tempatan, imam yang tak musafir. Yang memberi efek ialah qasar. Okey, saya ulangkan sekali lagi. Sembahyang dengan imam mukim, imam tempatan tidak memberi efek kepada jamak, tak ada masalah. Yang memberi efek adalah untuk qasar saja, untuk pendekkan sembahyang. Okey, jelas insya-Allah. Jamak kerana sakit ni jamak saja ataupun boleh qasar sekali? Tak boleh, hanya jamak saja. Qasar ni saya dah sebut pada awal tadi, sebab dia satu saja, iaitu musafir. Jamak 3 sebab dia. Okey, jadi jamak tu luas sikit berbanding dengan qasar. Okey. Bahkan dalam mazhab lain ada luas lagi. Sampaikan boleh jamak untuk ada masyaqqah, sibuk dan sebagainya, boleh jamak. Mungkinlah kita boleh pakai untuk situasi petugas-petugas COVID sekarang ni, pasal dia bukan musafir. Dia bukan kerana hujan jamak takdim. Dan dia juga bukan kerana sakit. Jadi mazhab Syafi'i 3 ni dia boleh jamak. Tetapi ada mazhab lain, contohnya pendapat Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, membolehkan jamak, tidak musafir, tidak sakit, tidak apa, boleh jamak. Tetapi tidak boleh dilakukan selalulah. Jadi untuk kes-kes petugas frontliner ni boleh pakai pendapat itu. Cuma yang saya cerita tu untuk mazhab Imam Syafi'i. Saudara Abdul Aziz bin Rusli. Okey, saudara Cik Ahmad, sekiranya berdiri okey, tetapi bila rukuk tak dapat rukuk habis. Macam mana soalan tu? Sekiranya berdiri okey, tapi bila rukuk tak jelas soalan tu. Okey. Ustaz nak sandar pun boleh. Oh, ini bukan soalan. Okey. Saya sandar dulu kejap. Ada. Okey, seterusnya. Abang Jamal, okey, seseorang nak jamak qasar tapi terlupa solat zuhur 4 rakaat.
Apakah boleh disambungkan terus qasar asar 2 rakaat selepas itu? Ya, tak ada masalah. Zuhur bila dia buat 4 rakaat tu dia tak qasar. Jadi saya dah sebut tadi, dengan dia ada beberapa situasi. Kita jamak sahaja. Yang ni Zuhur 4, Asar 4, boleh. Kita qasar sahaja. Yang ni Zuhur dalam waktu dia 2 rakaat. Asar dalam waktu dia 2 rakaat. Hak maghrib isyak kias sendirilah. Boleh, 2. Kita jamak dan qasar sekaligus. Itu banyak orang buat. Tadi yang pertama jamak saja, iaitu 4-4. Dia buat sembahyang Zuhur 4, sembahyang Asar 4, tapi dijamakkan jamak takhir atau jamak takdim. Ataupun dia nak qasar saja. Dia sembahyang 2 rakaat dalam waktu Zuhur, 2 rakaat dalam waktu Asar pun boleh. Jamak saja, qasar saja. Ataupun jamak dan qasar, Zuhur dan Asar dijamakkan dalam takdim atau jamak takhir dan diqasarkan 2 rakaat, 2 rakaat pun boleh. Ataupun satunya jamak, satunya qasar, satunya tak qasar. Jamak, satunya qasar, tak qasar. Contoh, Zuhur dengan Asar jamak takhir atau takdim, tetapi Zuhurnya sembahyang 4, Asarnya dia sembahyang 2. Maknanya satu dia tamam, satunya qasar pun boleh. Tak ada masalah, terpulang pada kita. Jadi untuk soalan jamak tadi boleh, tak ada masalah. Jadi sembahyang yang pertama dia terlupa nak niat qasar, maka dia sembahyang 4. Sembahyang kedua dia pun niat dalam takbir Allahu Akbar, qasar, sembahyang 2. Tak ada masalah. Jadi boleh buat pertama pertama jamak saja 4-4, tapi dijamakkan takdim dan takhir. Yang kedua qasar saja dalam waktu dia sendiri. Dia qasar 2-2 saja. Yang ketiga 2-2 sekali buat jamak dan qasar. Jadi tuan-tuan kena faham, jamak dan qasar ni 2 benda yang berbeza. Bukan dia satu benda. Sebab tu sebab dia berbeza. Sebab untuk jamak 3 sebab. Untuk qasar 1 saja sebab, musafir. Selain pada musafir tak boleh qasar. Okey, insya-Allah. Mudah-mudahan jelas tuan-tuan semua perbezaan antara jamak dan qasar. Puan Zarina Ina, Ustaz, bagaimana satu kita sebagai hos perkahwinan anak melayan tetamu hingga lewat waktu solat Zuhur dan amat ramai tetamu hadir pada masa tengah hari hampir ke waktu Asar. 2 tetamu yang ramai datang ke rumah. Dalam masalah ini ada ulama yang kata boleh jamak. Boleh jamak. Qasar tak boleh. Jamak saja. Maksudnya jamak takhir lewatkan, ataupun kita semayang awal-awal masuk Zuhur, kita tahu dah tetamu datang ramai, kita semayang jamak takdim. Asar 4 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat. Jamak saja. Qasar tak boleh. Dibolehkan, disebut oleh Syed Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya, dan dia menyuruh anak-anak perempuan dia pada hari majlis kahwin untuk jamak. Syed Abdullah bin Alawi Haddad, pengarang Ratib Al-Haddad tu, maka dia suruh anak perempuan dia untuk semayang jamak pada hari majlis perkahwinan, kerana perempuan sibuk melayan tetamu dan sebagainya. Okey, tu dia bolehkan lah. Cuma jangan jadikan satu kebiasaan lah. Untuk majlis kahwin boleh lah. Apa hukum musafir kita pergi tonton perlawanan bola sepak kat stadium? Peace. Ada peace soalan ni. Baik, maksiat ke tak perlawanan tu? Jadi ada ulama yang mengatakan selagi dia bukan musafir maksiat, boleh jamak qasar. Ada juga yang ketatkan sikit, mesti musafir taat. Kalau musafir tak taat, tak boleh. Maksudnya musafir yang tidak ada ketaatan pada Allah, tidak benda yang sunat dan sebagainya, benda tadi benda yang tak termasuk dalam kategori yang ketaatan. Tetapi apa yang saya sebutkan tadi, musafir yang boleh jamak qasar tadi termasuk wajib, termasuk yang sunat, termasuk yang makruh sekalipun. Kalaulah kata bola tu, tengok bola tadi makruh, tak ada kata haram lagi lah setakat ni kan, makruh sekalipun tetap boleh jamak qasar lagi, di dalam seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi atas pandangan saya tak ada masalah lah. Walaupun ada ulama kata tak boleh, tengok bola tu tak boleh pasal bukan musafir taat. Tapi ikut apa yang disebut oleh
Said Ahmad Asy-Syatiri. Yang penting bukan musafir maksiat dia. Selagi tidak musafir maksiat, dibolehkan. Okey. Saudara Amirul Ashraf, berapa lama tempoh yang dibenarkan musafir jamak dan qasar? Tempoh dibenarkan untuk jamak dan qasar ialah bergantung kepada keadaan. Baik, saya buat beberapa misal lah untuk mudah tuan-tuan semua. Katalah kita nak pergi ke Melaka. Tuan-tuan dengar elok-elok dan catat elok-elok ni. Ini dia punya formula yang penting. Kita nak pergi ke Melaka. Kita di Kuala Lumpur lah. Dan jaraknya melebihi 2 marhalah. Kita keluar daripada rumah kita. Kita niat nak pergi ke Melaka. Nak duduk di sana selama melebihi 4 hari. Melebihi 4 hari. Tidak termasuk hari sampai dan juga hari pulang. Maksudnya 6 hari lah. Kita sampai di sana hari Ahad. Dan kita nak balik hari Jumaat. Berapa dah? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 6 hari. Maka bermakna tolak hari balik, hari sampai, hari Ahad dan hari balik hari Jumaat. Maka tinggal 4 hari. Macam tu kita nak pergi kita keluar hari Ahad dan kita balik hari apa? Hari Jumaat. Maka oleh kerana kita nak duduk di sana 4 hari, sampai saja kita di sana, sampai saja di Melaka, kita dah tak boleh jamak dan qasar. Sebab kita nak duduk di satu tempat itu 4 hari lebih. Tidak termasuk kiraan hari sampai dan hari pulang. Tetapi kalau kita nak duduk di sana, niat kita nak duduk di sana, dia bergantung pada niat kita. Kalau kita niat kita nak duduk di sana kurang daripada 4 hari, contoh kita sampai hari Ahad, kita bertolak dari Ahad dan kita nak balik pada hari Rabu. Maka Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Hari balik tak kira, hari sampai Ahad tak kira. Mana 2 hari saja, tak sampai 4 hari. Baik, yang ni kita boleh jamak dan qasar sepanjang kita duduk di sana. Di sana. Jadi bergantung kepada niat kita nak duduk di sana. Itulah secara mudah. Okey. Saudara Yub Leman, mak nak tanya luar topik. Imam terlupa baca kunut tapi tidak sujud sahwi. Makmum ada yang sujud sahwi, apa hukumnya? Semalam dah tanya tapi live tidak memuaskan. Ya, sujud sahwi ni dia salah satu daripada benda yang semalam saya dah sebut tapi live tak memuaskan. Baik. Dia ada 4 benda dalam semayang. Tuan-tuan hafal 4 ni. Sujud tilawah tak boleh lawan Tok Imam langsung. Tok Imam tinggal, kena tinggal. Tok Imam buat, kita buat. Yang kedua, tasyahud awal. Ini boleh lawan Tok Imam pada waktu Tok Imam buat. Maksudnya kalau Tok Imam buat, kita boleh tak buat. Tetapi kalau Tok Imam tak buat, mesti kena ikut. Tinggal juga. Itu tasyahud awal. Yang ketiga, sujud sahwi. Yang ni boleh lawan Tok Imam pada Tok Imam tak buat. Maksudnya kalau Tok Imam tak buat, boleh kita buat. Tapi kalau Tok Imam buat, wajib kita ikut. Jadi boleh lawan pada tak buat. Tasyahud awal boleh lawan pada buat. Dia kontra dua tu. Tasyahud awal dengan sujud sahwi. Jadi dapatlah jawapan tu. Untuk sujud sahwi, Tok Imam tak buat, kita boleh buat. Kalau Tok Imam buat, kita kena dan wajib buat. Itu kena faham InsyaAllah. Saudara Irwan, contohnya kita buat solat Zuhur jamak takdim qasar 2 rakaat. Lepas tu terus buat solat asar qasar 2 rakaat. Boleh ke? Ya boleh lah. Kita buat solat Zuhur jamak takdim qasar 2 rakaat. Lepas tu terus buat solat asar qasar 2 rakaat. Iyalah macam tu lah jamak takdim. Zuhur dulu baru asar. 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat tu qasar. Jamak tu himpunkan. Ramadan ada buat kuliah Ustaz? Ramadan tak pasti lagi, tengok keadaan macam mana. InsyaAllah lah tengok macam mana. Kalau buat pun mungkin siang lah kot. Kalau macam mana nanti tengoklah.
Tak dibincangkan lagi. Mudah-mudahan tengoklah pasal PKP ni kan. Tak ada perancangan lagi, insya-Allah. Adakah boleh seorang pakar bedah jamakkan solatnya kerana operesen memakan masa lama? Ya, boleh. Tetapi bukan mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i lah. Pendapat-pendapat yang lain. Jadi kita kena belajar jugalah pendapat-pendapat yang lain untuk menjadi mufti. Cuma untuk amalan kita ni dulu, itu kita faham jelas. Sebab kitab Safinatun Najah ni untuk membina asas pada tuan-tuan semua. Sebab tidak akan mahir dan tidak akan pandai orang mazhab 4, melainkan dia kena pandai dulu mazhab dia, di satu mazhab dulu. Barulah dia boleh kembangkan. Siapa yang pergi terjah belajar 4 mazhab terus, dia tak tahu ke mana. Dia tak akan pandai. Yang dikendung berkeciciran, yang dikilik, apa benda tak tahulah. Sebab tu orang yang nak belajar mazhab 4, nak jadi mujtahid, nak jadi apa, dia mesti berasaskan satu mazhab dulu, belajar dulu bagi mahir, baru dia boleh kembang-kembang. Sebab tu antara kesilapan sistem kita hari ni, kita ajar kepada budak yang tak faham mazhab dia sendiri pun dia tak mahir lagi, kita dah ajar mazhab 4, akhirnya dia tak tahu nak berpijak kat mana. Jadi pening kepala gitulah. Bukan sistem pembelajaran yang betul. Nak belajar mazhab 4, nak belajar apa semua, insya-Allah selepas daripada itulah kita mahirkan dulu satu mazhab. Jadi lepas pada itu boleh. Jadi kita Safinatun Najah ni adalah untuk kita lengkapkan dan kemahkan diri kita dengan mazhab Syafi'i asas-asas. Lepas tu tak apa. Jadi untuk doktor yang buat operation tu dibolehkan dengan ada mazhab lain lah. Qaul yang bukan mazhab lain, mazhab Syafi'i pun ada qaul yang selain daripada yang muktamad. Faham nasi kerabu? Okey, boleh ke waktu solat jamak, katakan dalam jamak takdim Zuhur dan Asar, kita qasar Zuhur 2 rakaat dan Asar kita tak qasar? Boleh, dah jawab tadi Saudara Akmal. Terima kasih Ustaz, jelas. Okey, terima kasih. Abang Said Al-Qasasi. Okey, Abang Said apa khabar? Mana tadi soalan Abang Said? Kita dah selesai solat jamak dalam perjalanan, contoh Zuhur dan Asar. Tapi bila sampai Qasas masih dalam waktu asar, perlukah kita solat asar lagi? Jadi khilaf ulama' dalam masalah ni. Tapi ada sebagai ulama' kata tak perlu dah. Sebab apa? Sebab kita dah selesaikan sembahyang kita itu di mana, di dalam waktunya. Ada ulama' kata kena sembahyang sebelum. Jadi khilaf ulama' dalam bab ini. Jadi ada setengah ulama kata untuk senang beginilah, untuk lebih senang, kalau rasa asar tu nak masuk, berhenti dulu kat mana-mana, jangan masuk lagi kampung. Kan? Makan mi dulu ke apa, dah masuk waktu asar, baru kita tolak masuk. Gitu. Mana kalau kita sampai rumah belum masuk asar lagi, waktu azan asar, ada ulama yang kata kena sembahyang semula asar tadi. Gitu Tetapi ada ulama kata dah okey dah. Tapi saya sendiri pun pakai pendapat yang kata dah okey tu. Malas nak sembahyang. Kan? Jadi dua-dua pun mazhab Syafi'i. Cuma ulama berbeza pendapat dalam bab itu. Sam Abdul Ghani, sahabat jiran tetangga ni. Niat nak duduk kurang dari 4 hari. Hari yang kedua dapat tahu kena duduk lebih pada 4 hari. Hak dah buat jamak tu, niat nak duduk, hak dah buat jamak tu tak apalah. Sebab masa kita buat tadi, kita buat tu dalam keadaan ada sebab yang mengharuskan. Lepas pada tu dah tahu dah lebih, start pada tu tak boleh. Dah tak boleh dah. Start daripada kita tahu tu tak boleh. Yang dikejar tak dapat, yang dikendung keciciran. Okey. Macam itulah lebih kurang. InsyaAllah. Tak ingat pula peribahasa malam ni. Okey. Ustaz Firdaus. Sama. Okey, terima kasih kepada yang betulkan apa benda peribahasa tadi, insyaAllah. Jadi saya rasa tak ada kot. Hampir ke semua soalan saya dah, yang keluar lah saya jawab lah. Yang boleh saya jawab. Cuma yang saya tak faham soalan saja. Kadang-kadang tak jelas soalan tu. Saya bukan tak nak jawab, tak jelas.
Takut saya jawab kan terjawab benda lain pula. Jadi insya-Allah lah. Jadi tuan-tuan semua, setakat itu saja. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi